dah mula rekod dekat sini, cikgu akan terangkan dululah. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Siti Nur Aini boleh dengar suara cikgu Siti Nur Aini? Boleh cikgu. Siti Nur Aini orang Terengganu kan? Tak ada gerau. Asyiklah. Okey. Segera Okey. Jadi kita akan mulakan dah kelas kita untuk hari ni. Okey, jadi untuk kelas kita pada bulan 10 ni, cikgu nak tunjuk sedikitlah dekat kamu. Bulan 10. Bulan 10 cikgu akan buat pengukuhan topikal form 4. Pengukuhan topikal untuk bab-bab di tingkatan 4. Contoh masa minggu lepas kita cakap dia minggu yang pertama. Minggu pertama. Okey, kamu boleh tengoklah kat depan Minggu pertama. Sekejap Okey, tengok ni rancangan cikgunya ni rancangan cikgu, kamu boleh tengok. Okey. Bulan 11 cikgu yakin kamu kebanyakannya dah exam dah. Okey, jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Minggu pertama kita akan kukuhkan bab 1 dan 2. Minggu kedua cikgu akan bagi soalan topikal untuk minggu ni lah. Nanti cikgu akan bagi. Cikgu dah siap dah bab 3 dan bab 4. Minggu ketiga, cikgu akan pergi kepada bab 5 dan bab 6. Minggu keempat, cikgu pergi kepada bab 7 dan bab 8. Dan minggu kelima, cikgu tengok dulu lah sebab tengah cuti masa tu. Tengah cuti Deepavali. Tapi nanti cikgu tengok Okey. Jadi ni perancangan cikgu. Maksudnya sebelum kamu masuk kepada bulan 11, kamu sendiri tengok kamu punya kefahaman sebelum masuk bulan 11, kamu tengok kamu punya kefahaman topikal kamu dekat mana. Selepas tu untuk pengukuhan topikal masih lagi untuk bulan 11. Kenapa tu Hazim? Terapa. Okey. Untuk bulan 11 minggu pertama cikgu akan pergi kepada bab, cikgu tutuplah bab 9 dan bab 10. Okey, lepas tu kita akan pergi kepada drill set trial. Okey, ni untuk form 4. Kalau kamu tengok hari ni ada beberapa nama baru ke. Okey, itu cikgu jemput pelajar tingkatan 5. Untuk pelajar tingkatan 5, cikgu minta maaf. Cikgu memang tak ada masa lain dah untuk ajar form 4. Iaitu cikgu ada satu je masa, iaitu Jumaat petang. 5.30 hingga 7.30. Jadi untuk form 5 ni, kalau kamu perasan abang-abang kamu ni dah nak SPM dah. Jadi bila dia dah nak SPM, ini untuk form 4. Ini untuk form 4. Okey, yang untuk form 5 cikgu tunjuk juga. Yang untuk form 5 cikgu tunjuk juga. Okey, untuk form 5. Jadi dalam masa 1 minggu dia akan ada 2 kelas. Kelas pertama cikgu pergi kepada drill trial. Kelas yang kedua cikgu pergi kepada extra kelas. Extra kelas tu bila? Hari ni. Cikgu akan pergi kepada perbincangan untuk pengukuhan topikal form 4. Mengikut macam mana cikgu nak kukuhkan topikal form 4 ni? Cikgu tak tahu kamu dah faham dekat mana. Cikgu tak tahu kamu punya kefahaman tu level dia level mana. Cikgu tak tahu semua tu. Jadi dengan cara yang cikgu tunjuk dekat depan adalah cikgu akan pergi kepada cikgu buat persediaan peperiksaan akhir tahun ni. Cikgu buat untuk objektif.
20 soalan, 20 soalan. Macam tu jugalah untuk minggu ni. Bab 3 dengan bab 4. Bab 3, 20 soalan. Bab 4, 20 soalan. Kena buat macam tu bagi nampak sikit. Kadang-kadang kita ni, kita terlalu selesa. Kita terlalu selesa. Apa maksudnya terlalu selesa? Orang kata, kita straight to the point Kita straight to the point Orang yang bodoh adalah orang yang merasa diri dia pandai. Orang yang kuat, adalah orang yang lemah adalah orang yang merasa diri dia kuat. Sebab apa? Sebab apa cikgu cakap orang yang bodoh dia sentiasa merasai diri dia paling pandai. Okey, dia memang ada quote tau. Dia memang ada quote. Sebab apa? Sebab bila dia dah rasa pandai, dia takkan usaha untuk baca buku. Dia takkan usaha untuk improvekan diri dia, untuk tambahkan dia punya knowledge. Sebab tu cikgu punya cikgu, dia selalu bagi tahulah, orang yang bodoh adalah orang yang dia dah rasa diri dia pandai. Bila dia dah rasa diri dia pandai, dia dah tak ada usaha dah untuk tingkatkan knowledge dia. Jelas ke quote tu? Nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi macam mana nak rasa sentiasa pandai? Macam mana nak rasa sentiasa pandai? Sentiasa rasa kita ni bodoh. Sebab orang yang pandai adalah orang yang sentiasa rasa diri dia bodoh. Bodoh tu macam kasar sangat kan. Tapi itulah kenyataan dia. Sebab bila dia rasa dia tak pandai, dia bodoh, dia tak pandai, dia akan sentiasa improvekan diri dia. Tu quote tau. Bukan cikgu nak cakap itu pandai, itu tak pandai. Bodoh tu sebenarnya dia agak kasar lah. Tapi memang quote tu kita straight. Sebab kalau berlapik-lapik kadang-kadang tak kena. Kadang-kadang kamu boleh elak. Okey, jadi kita akan pergi kepada kita punya perbincangan. Boleh ke semua? Boleh, cikgu. Okey. Jadi masing-masing kamu boleh tengok dekat depan. Kita akan pergi kepada perbincangan bab 1 dahulu. Kita akan ada nak jawab 20 soalan. Bab 1 kalau nak dibandingkan dengan bab 2, bab 1 lagi susah sikit lah. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1. Ini usaha cikgu tahu. Ini usaha cikgu untuk kamu. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat bagi bulan 11 ni cikgu yakin ramai dah exam dah. Yang form 5 ramai juga dah nak SPM, jadi nak belajar benda lain pun ramai. Jadi kamulah sendiri yang improve diri kamu. Cikgu hanya tunjuk jalan. Okey. Jadi kita akan pergi kepada bab 1, iaitu tentang kuadratik. Cikgu singkatkanlah kuadratik. Okey, soalan yang pertama adalah faktorkan selengkapnya bagi negatif 20 tambah 45Y kuasa 2. Okey, cikgu mula jawab boleh ke? Boleh ke cikgu mula jawab ni? Boleh, cikgu. Okey. Jadi soalan nombor 1 bila kita nak jawab soalan ni, okey, bila kita nak jawab soalan ni, cikgu tunjuklah dekat kamu. Okey, kita kena tengok pemfaktoran. Pemfaktoran ni dia ada 4 level. 4 level. Kalau kamu tak tahu, tak tahulah. Okey, level 1 adalah yang pertama sekali kita keluarkan apa? Keluarkan nombor. Ni salin. Cikgu bukannya jawab macam tu je. Cikgu bagi nota juga. Macam mana nak keluarkan nombor? Kita cari sifir yang sama. Yang kedua, kamu boleh keluarkan huruf. Macam mana nak keluarkan huruf? Kamu cari huruf yang sama. Jadi kita tengok dekat soalan yang pertama ni. Cikgu boleh keluarkan dia punya nombor. Kenapa cikgu nampak dia dalam sifir yang sama? Sebagai contoh, kita ada 20 dengan 45. Okey, 20 dengan 45 dua-dua boleh divide dengan 5. Jadi cikgu keluarkan nombor 5. 20 bahagi negatif 20 bahagi 5, cikgu dapat negatif 4.
tambah 45 bahagi dengan 5, cikgu dapat 9Y kuasa 2. Jelas ke semua? Step pertama. Jelas, cikgu. Okey, step yang kedua untuk pemfaktoran, step yang kedua dia ada level, dia ada level 2. Dia ada sampai 4 level sebenarnya. Okey, kalau kamu nak, kamu bagi tahu cikgu, cikgu akan hantar rakaman lah. Okey, level kedua adalah guna formula. Level kedua guna formula. Nak guna macam mana formula ni? Formula dia adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B, A tolak B. Okey, ni level 2. Maksudnya kamu kena nampak tolak. Cikgu tak nampak tolak pun, kamu ubah je lah. Kamu akan jadikan 9Y kuasa 2 tolak 4. Lepas tu apa? Lepas tu kamu cari nilai A dia, kamu cari nilai B dia. Macam mana nak cari nilai A dia? Macam mana nak cari nilai B dia? Kamu buat punca kuasa. Kamu buat punca kuasa. Cikgu buat asing, cikgu buat asing. Yang ni kamu boleh tengok 9Y kuasa 2 tolak dengan 4. Okey, dekat sini ada kuasa 2. 9 dengan 4 kita tak nampak dia punya kuasa 2. Jadi 9 ni nak nampak dia punya kuasa 2, kita tekan punca kuasa 9. Masing-masing tekan punca kuasa 9 dapat berapa? Tekan kalkulator. Dapat 3, cikgu. Yes, dapat 3. Jadi dekat sini kamu akan dapat 3 kuasa 2, Y kuasa 2. Tolak dengan, okey dekat sini 4. Kita nak nampakkan dia ada kuasa 2. Tekan punca kuasa 4 dapat berapa semua? Dapat berapa? 2, cikgu. Yes, dapat 2. Maksudnya 4 ni dia datang daripada 2 kuasa 2. Okey, habis. Hukum indeks, bila dua-dua ada kuasa 2, kamu boleh gabungkan dia, letak dalam kurungan. Okey, sekarang ni kamu dah jumpa dah A kamu. Mana A kamu? A, inilah A kita. Ini A kita. Ini adalah B kita. Nampak? A dengan B. Jangan ambil kuasa 2 tu. Maksudnya bila kamu dah asingkan kuasa 2, kamu dah tahu nilai A dia, kamu dah tahu nilai B dia. Jadi dekat sini, bila kamu dah tahu nilai A dia, bila kamu dah tahu nilai B dia, tengok formula. A tambah B. A kamu 3Y. 3Y tambah B kamu 2. Lepas tu, kurungan seterusnya A tolak B. A kita 3Y. Tolak dengan B kita 2. Jadi ini jawapan dia. Jadi dekat sini jawapan dia C. Ni kalau nak terbalik pun tak jadi masalah lah. Maksud cikgu, kalau nak positif dekat depan, negatif dekat belakang tak jadi masalah. Asalkan dia kena ada. Jelas ke semua soalan nombor 1 ni, factorization? Okey, menjawab ke? Cikgu. Ada siapa nak tanya soalan? Cikgu. Ya. Dia kena banyak sikit lagi baru boleh ni buat betul-betul. Buat apa? Dia macam kena banyak sikit lagi baru boleh ni betul-betul, baru boleh faham betul-betul, boleh buat sendiri. Oh, okey. Okey. Jadi kalau kamu cara ni Bazil tak tahu. Cara ni Bazil kurang lagi. Saya masih tak dapat sangat lagi. Oh, okey. Kalau tak dapat, dia ada lagi satu cara, jangan risau. Jadi kalau kamu tak dapat, bagi tahu. Cikgu boleh ajar cara lain. Okey, cara lain adalah kamu boleh tengok sampai sini. Kamu boleh tengok sampai sini. Yang pertama sekali, kamu pergi dekat kotak warna hijau. Okey, sampai kotak warna hijau dapat tak? Sebab cikgu keluarkan 5 ni, sebab cikgu tengok semua ada nombor 5 kat luar. Okey, sampai dekat kotak warna hijau ni dapat tak semua? Dapat, cikgu. Okey, yang lain nak dengar suara sikit? Dapat? Dapat, cikgu. Okey, 5, 9Y kuasa 2 tolak dengan 4. Okey, jadi kalau tak dapat cara atas ni cara form 2. Pemfaktoran. Kok kamu dah terlupa. Kita ada juga kaedah pemfaktoran. Walaupun kamu tak tahu cara formula ni, kamu guna kuadratik. Kuadratik, ini kan kuadratik. Ini kuadratik ke tak? Cikgu nak tanya kamu. Kuadratik, cikgu. Yes, dia kuadratik. Jadi, A dia apa? A dia 9, cikgu. A dia 9. B dia apa? B dia apa?
Kosong cikgu. Kosong. C dia apa? Negatif 4. Negatif 4. Sila tekan kalkulator bagi jawapan dalam perpuluhan. Okey, EQN. Cikgu harap semua orang tahulah. Okey, A dia 9, B dia kosong, C dia negatif 4. Okey, bagi jawapan dalam perpuluhan. X1 sama dengan berapa? X1 sama dengan berapa? X1 sama dengan berapa? Tak tekan ke? 0.6666. Bagi jawapan dalam perpuluhan. Shift ABC. 1/3 cikgu. Mana ada? Silap. Dia tulis 0.666666. Tekan Shift ABC. Shift ABC. 2/3. Yes. 2/3. Okey, X2 apa? X2 apa? Negatif 2/3. Kita jadikan dia equal to 0. Untuk belah X1, 3 ni bahagi. Yang ni kena tahulah ni. Ini dah form 4 dah. Bahagi, pindah ke sebelah. Dia jadi darab. Dia jadi 3X sama dengan 2. Okey. Lepas tu kamu nak kena jadikan dia sama dengan kosong. Kamu nak kena jadikan dia sama dengan kosong. Jadi 2 ni positif, pindah ke sebelah. Dia jadi 3X tolak 2. Ini kurungan pertama. Kurungan kedua, 3 ni bahagi, pindah ke sebelah, dia jadi darab. 3X sama dengan negatif 2. Dia tak sama dengan kosong lagi. Negatif 2 pindah ke sebelah. Dia jadi 3X tambah 2 sama dengan kosong. Jadi pemfaktoran dekat sini kamu dapat 5. Kurungan pertama 3X tolak 2. Kurungan kedua 3X tambah 2 sama dengan kosong. Yang ni jelas ke semua cara ni? Jelas cikgu. Yang ni pakai kalkulator. Mana lagi senang Bazil? Yang belah bawah ke belah atas? Belah bawah. Okey boleh. Kalau confuse bagi tahu jangan diam tahu kalau confuse bagi tahu. Kadang-kadang dia ada lebih daripada satu cara matematik ni. Okey, yang ni lah cikgu kuadratik cikgu buat EQN ABC, lepas tu cikgu ambil ni sebagai kurungan pertama, kurungan kedua, cikgu samakan dia. Inilah pemfaktoran. Aulia menjawab ke Aulia? Jawab cikgu. Okey, cikgu nak terus kepada soalan yang kedua, boleh ke? Boleh cikgu. Yang lain nak dengar suara sikit boleh? Boleh cikgu. Alright. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Jom. Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Ada orang WhatsApp cikgu. Okey. Soalan kedua adalah tentang graf kuadratik. Salin lah tahu. Semua jalan kerja ni tahu. Salin. Tak sempat salin, screenshot. Kamu boleh study balik. Buka je link tu balik. Okey. Persamaan yang manakah mewakili graf tersebut? Aulia rasa yang mana? Macam mana nak jawab soalan ni Aulia? Mula-mula graf tu yang kita tahu dia positif. Graf tu kalau senyum dia positif. Lepas tu kalau tengok dia duduk dekat aksi X tu negatif 2, kita cari jarak. Tak kerti nak terang cikgu? Okey, betul lah tu. Cikgu. Jadi, kalau daripada graf kuadratik, kamu nak keluarkan dia punya persamaan, dekat sini kamu tengok, ini ada negatif 2, dekat sini ada 2. Jadi, X yang pertama sama dengan negatif 2, X yang kedua sama dengan 2. Negatif 2, samakan dia dengan kosong. Negatif 2 pindah ke sebelah, dia jadi positif 2. Dia dah sama dengan kosong. Yang kedua adalah, ni positif 2 pindah ke sebelah, dia jadi negatif 2. Kita sama dengan kosong. Jadi, mana kuadratik dia? Kat sini. X tambah 2, X tolak 2 sama dengan kosong. Sampai sini jelas? Boleh follow ke? Boleh ke? Okey, Boleh, cikgu. buka kurungan. X darab X kita dapat X kuasa 2. X darab negatif 2 kamu dapat negatif 2X. 2 darab dengan X kamu dapat positif 2X.
2 darab dengan negatif 2, kamu dapat negatif 4 sama dengan kosong. Habis. Okey, lepas tu nak buat apa? Okey, lepas tu kamu selesaikan dulu yang sama. Yang sama dekat sini, maksud cikgu adalah sebutan serupa. Sebutan serupa. Negatif 2 dengan positif 2. Negatif 2x dengan negatif 2x tambah 2x dapat berapa semua? Kosong. Kosong. Bila dapat kosong, pangkah. Jadi dekat sini, kita tengok x kuasa 2 tolak 4 sama dengan kosong. Ini persamaan dia. Tapi kat sini kita tengok ada tak jawapan dia x kuasa 2 tolak 4? Tak ada. Tak ada. Jadi dekat sini, kita boleh guna teknik nisbah. Macam mana nak guna teknik nisbah ni? Macam mana nak guna teknik nisbah ni? Teknik nisbah ni adalah kamu boleh darabkan dengan 2. 2 darab x kuasa 2 dapat 2x kuasa 2. 2 darab negatif 4 dapat negatif 8. Jawapan kita adalah A. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh, cikgu. Ini kita pakai dia teknik nisbah. Boleh ke nak pakai teknik nisbah ni? Boleh. Kalau kamu tak percaya, kamu ambil sebagai persamaan yang pertama x kuasa 2 tolak 4. Okey, masing-masing cuba tekan kalkulator. Berapa x1 dan berapa x2? Cuba tekan kalkulator, dapat berapa x1, x2? Dapat berapa? Hazim dapat berapa Hazim? X1, X2? Sekejap tu. Nak tengah cari. Tengah cari lagi? Okey. 2 dengan negatif 2. Okey, 2 dengan negatif 2. 2 dengan negatif 2. Nampak? Sama. 2 dengan negatif 2. Okey, kita pergi kepada persamaan. Guna teknik nisbah, kita darabkan dua-dua. Kita akan dapat ni. Okey, 2x kuasa 2 tolak 8. Okey, tekan kalkulator. X1 berapa? X2 berapa? $24 je. Cikgu, dapat cikgu. Dapat berapa? X1 2, X2 negatif 2. Iya, kamu akan dapat sama saja. Kenapa jawapan dia sama? Sebab dia punya persamaan tu sebenarnya nilai dia sama. Sebab tu kita belajar factorization. Dua ni boleh, tak apalah. Takut kamu pening. Maksudnya dekat sini, cikgu nak tunjuk dekat kamu, benda tu sama. Kalau kamu satu hari, bila kamu berhadapan dengan soalan final exam ke ataupun SPM, kamu tengok, tak adalah jawapan aku kat sini, boleh guna teknik nisbah. Kamu tengoklah, dia ada apa orang kata apa, survey berapa yang sesuai kat sini. Okey, menjawab ke semua soalan nombor 2 ni? Cikgu. Ya. Yang teknik nisbah tu memang sentiasa darab 2 ke? Tak. Teknik nisbah ni boleh darab berapa pun. Boleh darab berapa pun. Kamu akan dapat nilai yang sama. Dasar dia adalah persamaan ni. Sebagai contoh, x kuasa 2 tolak 4. X kuasa 2 tolak 4. Kita ambil satu nombor. Contoh nombor 5. 5 darab x kuasa 2. 5x kuasa 2. 5 darab negatif 4 dapat negatif 20. Masing-masing tekan x1 berapa, x2 berapa? Dapat berapa? Dua dengan negatif 2, cikgu. Yes. Kamu akan dapat sama. Jadi teknik nisbah ni kamu selalunya pakai kat mana? Kamu pakai masa nak mencari dua nilai pemalar dalam kaedah penghapusan. Menjawab ke Fahril? Jadi maksudnya boleh pakai mana-mana nombor lah. Ya, tapi dia punya asas dia adalah persamaan yang paling kecil. Ini adalah persamaan yang paling kecil, cikgu. Persamaan yang terkecil. Maksudnya, tak ada nombor yang sama, tak ada huruf yang sama. Kita tak boleh keluarkan apa-apa nombor dan huruf yang sama kat sini. Baru boleh pakai. Jelas?
Jelas cikgu. Terima kasih. Okey, sama-sama. Kadang-kadang bila kita berhadapan dengan soalan-soalan macam ni, baru kita nampak, oh boleh macam ni, oh boleh macam tu. Okey, cikgu pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh? Boleh cikgu. Alright. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Punca. Punca. Jadi masing-masing boleh tengok dekat sini negatif 2x kuasa 2 tambah qx sama dengan kosong. Diberi salah satu punca bagi persamaan kuadratik adalah x. Kamu kena faham tau. Kalau dia cakap punca untuk kuadratik adalah dia maksudkan nilai x. Dia maksudkan nilai x. Jadi salah satu dekat sini, dia kata salah satu dekat sini, x1 ni adalah 2. Lepas tu, apakah nilai x yang lagi satu? Itu soalan tu nak tanya. Kalau dia nak tanya punca. Jelas ke semua apa soalan yang apa maksud soalan tu? Jelas cikgu. Okey. Jadi bila berhadapan dengan soalan macam ni, kamu boleh guna teknik cuba dan jaya. Orang Inggeris panggil, kita boleh pakai try and error. Okey, try and error dia lebih mudah. Kamu bila berhadapan dengan soalan ni, dia lebih mudah. Kenapa? Masing-masing boleh tengok. Negatif 2x kuasa 2 tambah qx. Okey, contoh cikgu nak jadikan q tu 1. Negatif 2x kuasa 2 tambah 1x. Lepas tu kamu tekan je lah kalkulator. X1 berapa? X2 berapa? Kita tekan kalkulator Okey, masing-masing EQN degree. Cubalah. Okey, A kita negatif 2. B kita 1. C kita kosong. Okey, dekat sini cikgu tekan. Cikgu akan dapat X1 tu kosong. X2 tu 1/2. Jadi dekat sini, dia bagi tahu salah satu punca tu mesti sama dengan 2. Jadi tak ada 2 dekat sini. Maksudnya A tu salah. Menjawab ke semua? Menjawab cikgu. Cikgu. Sama jugalah. Q sama dengan 2. Kita boleh try. Dekat sini negatif 2x kuasa 2 tambah Q kita 2. 2x. Kita pun tekanlah x1. Lepas tu kita tekan x2. Okey. Q degree and EQN degree. A kita negatif 2. B kita 2. Okey. Tengok x1 kita kosong. X2 kita 1. Jadi tak dapat 2 lagi. Bermakna B kita salah. Okey. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Q sama dengan 8. Negatif 2x kuasa 2 tambah 8x. Dekat sini adalah kamu boleh keluarkan. Benda sama. X1 berapa, X2 berapa. X1 sekarang negatif 2. B kita 8. C kita kosong. Jadi dekat sini kita akan dapat X1 kosong, X2 dia 4. Jadi tak ada X sama dengan 2. Bermakna kita potong dekat sini. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi seterusnya yang terakhir, kalau dia kata kita punya X tu adalah kosong. Kamu boleh test dekat situ. X kamu adalah kosong. X kamu adalah kosong. Okey, dekat D ni negatif 2x kuasa 2 tambah dengan kita cakap kosong x. Okey, tekan x1, tekan x2. Masing-masing boleh tekanlah. Okey, x1. Kejap A kita negatif 2, B kita kosong, C kita kosong, x1. X1. Okey, x kat sini kamu dapat 1 je. Kamu dapat 1 je. X sama dengan kosong. Tak boleh juga pakai cara ni. Okey, sorry. Tapi kalau berhadapan dengan soalan lain, kamu boleh pakai cara ni lah. Cumanya ni apa jawapan dia ni? Okey, jawapan dia dekat sini. Bila nak cari punca, cikgu akan ajar kamu factorization. Tapi ni cara pertama ni. Ni cara pertama. Cara pertama yang kamu boleh pakai dalam periksa nanti adalah teknik cuba dan jaya. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, teknik yang kedua. Teknik yang kedua,
Tak ada cara lain. Kamu kena pakai pemfaktoran. Kamu kena pakai pemfaktoran. Jadi pemfaktoran ni masing-masing boleh tengok dekat depan. Ni ada hari tu pelajar tanya cikgu, cikgu saya tak jumpa jawapan dia. Saya dah masukkan dah semua dekat sini. Okey. Okey, jadi cikgu tunjukkan teknik yang kedua. Teknik yang kedua kita pakai pemfaktoran. Okey, pemfaktoran dekat sini kita hanya keluarkan sifir yang sama. Kita hanya keluarkan sifir yang sama. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Kalau cikgu cakap negatif 2x kuasa 2 tambah qx. Dekat sini, kamu boleh pakai teknik pemfaktoran yang cikgu ajar tadi. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Lepas tu, kamu akan dapat A tambah B. A tolak B. Yang ini dalam ni dikira punca pertama, punca kedua. Kalau dia ada satu je punca macam mana? Okey, kalau dia ada satu sahaja punca, kamu boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan. Dia akan kalau dia ada dua punca, kamu akan dapat macam ni. X tambah 2 ataupun X tambah 4. Ni dua punca. Ini dua punca. Kalau dia satu punca macam mana? Kalau dia satu punca, kita akan selesaikan guna macam ni. Dia akan dapat X tambah 4. Ni satu je punca dia. Jelaskan semua? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okay. Jadi, kalau nak guna teknik pemfaktoran dekat sini, sebenarnya dia senang sahajalah. Okey, kita refresh balik teknik pemfaktoran. Kamu boleh tengok kat sini. Yang pertama, teknik pemfaktoran, bila kamu berhadapan dengan nak cari punca, kita pakai level 1. Kita keluarkan huruf yang sama. Level 2 pun boleh pakai. Paling banyak adalah level 1 dengan level 2. Kenapa cikgu cakap level 1 dengan level 2? Okey. Maksudnya, kamu reversekan balik. Soalan nombor 1 ni, kamu reversekan balik. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Negatif 2x kuasa 2 tambah dengan qx. Kalau dia cakap salah satu punca tu sama dengan 2, maksudnya kamu kena faham, kamu boleh keluarkan nombor 2. Kamu boleh keluarkan nombor 2. Macam mana tu? Masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, tengah tengok ke? Cikgu takut kamu miss ni cara ni. Tengah tengok ke? Tengah, cikgu. Okey. Dekat sini, cikgu ambil 8. Masing-masing boleh tengok. Cikgu akan tunjukkan. Bila cikgu ambil 8, negatif 2x kuasa 2 tambah, cikgu pergi kepada 8. Cikgu masukkan 8 dekat Q ni. Okey, guna teknik yang nombor 1. Guna teknik yang nombor 1, cikgu faktorkan. Bila cikgu faktorkan, cikgu nampak 2 dengan 8, cikgu keluarkan, cikgu akan dapat 2. Negatif 2, cikgu keluarkanlah sebab cikgu nampak 2 dalam sifir 2. Negatif 2 bahagi 2, cikgu dapat negatif 1x kuasa 2. Tambah 8 bahagi 2, cikgu dapat 4x. Sampai sini jelas ke semua? Okey. Sekarang ni, itu cikgu keluarkan nombor. Cikgu keluarkan pula huruf. Okey, huruf dekat sini ada X kuasa 2, ada dengan X kita boleh potong. X1 dekat sini, X1 dekat sini. Kita akan dapat 2X. Jadi, dekat sini dia tinggal negatif 1X tambah 4. Sampai sini jelas? Boleh follow lagi? Boleh follow lagi sampai situ? Boleh, cikgu. Ini cikgu pakai pemfaktoran level 1. Level 1 cikgu keluarkan. Cikgu keluarkan. Dia punya, apa orang cakap? Cikgu keluarkan. Cikgu keluarkan dia punya persamaan. Cikgu keluarkan dia punya
huruf yang sama dan sifar yang sama. Okey, lepas tu kamu buat apa? Kamu buat pemfaktoran untuk seterusnya. Jadi kalau dekat sini, kamu boleh tengok balik dekat sini. Okey. Kalau dia cakap 2x. Kalau dia cakap 2x. 2x ni kamu boleh samakan dia dengan kosong. Negatif 1x tambah 4 kamu boleh samakan dia dengan kosong. Okey. Jadi dekat sini. Kenapa dapat lain ni? Aduh. Kejap, kadang-kadang soalan ni salah. 2, 8, negatif 1, negatif 4. Lepas tu. Cikgu dapat sama pula tadi. Okey, kejap. Yang ni cikgu keluarkan, cikgu akan dapat 4. Yang ni cikgu keluarkan, cikgu dapat kosong. Okey, Q1, Q2. Salah satu punca mesti X sama dengan 2. Q sama dengan kosong. Kejap semua. Q sama dengan kosong. Negatif 2, kosong, kosong. Cikgu rasa soalan tersilap lah yang ni. Yang ni soalan tersilap lah. Yang ni cikgu rasa dia terlupa ni negatif 2. Kalau negatif 2 jawapan dia D lah. Okey. Cikgu takut kamu pening cara ni sebenarnya tau. Jadi cikgu tunjuk cara dia lah. Kita cakap soalan dia salah. Ada beberapa soalan salah lah dekat sini. Ada beberapa soalan salah dekat sini. Okey. Jadi bila kamu berhadapan dengan cara macam ni, kita ubah balik. Soalan ni dia salah. Soalan ni dia salah. Ni bukan 2, dia negatif 2. Dia bukan 2, dia negatif 2. Okey. Cikgu rasa soalan ni silap lah. Soalan ni tersilap lah. Ni silap Okey. Bila kamu berhadapan, tak apalah dia tersilap pun. Bila kamu berhadapan dengan soalan macam ni, cara nak buat dia adalah yang pertama kamu boleh guna try and error. Senang cerita kamu guna try and error lah. Ni soalan silap. Betul, cikgu yakin. Jadi, ini adalah X sama dengan kosong. Inilah punca-punca kamu. Inilah punca. Ini adalah punca. Kalau dia kata, kalau dia kata kamu gantikan semua dapat Q, kamu tak dapat 2. Salah satu tak dapat 2. Soalan tu salah. Okey, cikgu minta maaf. Ni soalan dia salah. Betul, soalan dia salah. Okey. Tapi, bila nak jawab soalan ni, bila berhadapan dengan soalan ni, kamu boleh guna teknik try and error. Cikgu ajar kat bawah ni. Jelas ke semua? Okey. Cikgu. Ya. Kalau yang ni kita pakai kalkulator boleh tak cikgu? Nak pakai kalkulator macam mana? Yang macam kan dia kata X tu negatif 2, X tu 2 kan? Jadi kita masukkan je kat dalam X tu 2, lepas tu kita buat sampai dapat Q. Okey. Kejap boleh ke pakai cara tu? Dia pakai alpha X tu. Terima kasih Bazil. Kejap. Okey, kejap Okey, kejap semua Kejap Okay, negatif 2, 2. Kejap Bazil. Cikgu rasa macam boleh. Kat sini cikgu dapat 2Q8. Tak boleh Bazil. Tak, cikgu dapat 4. Tak boleh. Sebab dia bukan punca. Senang cerita soalan ni salah. Sepatutnya dia boleh dapat. Dia boleh dapat. Tapi tak ada jawapan dia dekat sini. Cikgu pun tengok tak ada 4 tadi. Kalau ada 4 ni, kamu boleh dapat tau 2. Kamu boleh dapat 2. Okey, kejap betul. Cikgu rasa soalan ni salah. Okey, yang ni kan, yang teknik Bazil bagi tahu ni kan. Okey semua. Okey, kita reset sekejap. Okey, soalan ni salah. Soalan ni salah. Okey, jadi masing-masing cikgu nak ajar kamu satu benda lagi. Okey, masing-masing ada tak dekat sini? Ada tak dekat sini? Ada. Okey. Jadi, cikgu nak ajar kamu daripada soalan ni,
Okey, kita pergi kepada soalan ni juga. Walaupun soalan ni salah, cikgu nak ajar kamu tentang punca. Kenapa cikgu boleh cakap soalan ni salah? Sebab cikgu rasa dia salah. Sebab soalan ni hari tu cikgu beli dekat test paper. Cikgu ada cuba buat. Ada beberapa soalan salah. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok kat depan ni. Kita tengah bercakap tentang punca. Okey, salin nota cikgu. Punca bila dalam kuadratik. Hazim ada ke kat situ, Hazim? Hazim? Ada you. Okey, punca bila dia bercakap tentang punca tu adalah dekat nilai X. Punca tu bermaksud kamu punya nilai X. Okey, kalau kamu ada dua punca. Maksudnya kamu akan ada X1 dengan X2. Contoh cikgu letak 4 dengan 3 dekat sini. Masing-masing boleh tengok. Maksud dia dekat sini adalah kamu punya graf tu, ni salin tahu nota. Kamu punya graf dekat sini dia jatuh dekat 3, dia jatuh dekat 4. Inilah dia punya punca. Ini adalah dia punya punca. Punca dia ada 3 keadaan. Dia ada 3 keadaan. Keadaan pertama. Kuadratik tu ada 2 punca. Ni salin. Kemudian keadaan kedua. Cikgu tunjuk. Keadaan kedua adalah apabila dia ada satu punca sahaja. Bila dia ada satu punca sahaja, masing-masing boleh tengok. Graf kuadratik kamu, dia akan duduk betul-betul atas ni. Contohnya, cikgu letak dekat sini 4. Itu adalah kamu punya punca. Jelas sampai sini? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Okey. Jadi kalau kita bercakap tentang dia punya persamaan, masing-masing boleh tengok. Contoh, kalau kita bercakap tentang persamaan kita. Untuk persamaan kuadratik yang pertama adalah X tolak 4. Maksudnya kita samakan dia dengan kosong dengan X tolak 3. Sama dengan kosong. Ni keadaan pertama punya persamaan. Keadaan kedua, bila kamu punya kuadratik ni, dia macam ni. X sama dengan X tolak 4. Sama dengan kosong. Kamu akan dapat X sama dengan 4. Ini keadaan kedua. Jelas ke semua? Kamu kena tengok betul-betul dia punya persamaan ni. Daripada bentuk persamaan ni, kamu boleh tentukan dia ada berapa jenis punca. Sampai sini jelas? Boleh faham? Okey. Dapat ke? Dapat cikgu. Okey. Yang ketiga, keadaan yang ketiga. Keadaan ketiga adalah apabila dia tiada punca. Tiada punca dekat sini, kamu akan dapat X1 dengan kamu akan dapat X2. Dia dalam keadaan dia ada nombor I kat sini. Dia ada I. Bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat XI. Tiada punca. Macam mana graf dia tiada punca? Graf dia akan terbang. Ni graf dia tak kena. Maksudnya apa? Maksudnya dia tak kena paksi X. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Jadi dekat sini macam nak selesaikan ni? Dekat sini kita panggil dia julat. Julat cara nak selesaikan dia adalah B kuasa 2 tolak 4 AC. Dia lagi besar ataupun lagi kecil daripada kosong. Kalau ini, cikgu ambil dia lagi besar daripada kosong. Ini kiraan untuk julat. Okey. Jadi dekat sini kita dah kena faham yang punca tu adalah nilai X yang sentuh dekat kita punya paksi X. Jelas? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Yang lain, Faizan ni dapat ke nota cikgu?
Dapat ke semua Dapat, nota cikgu. cikgu? Okey. Okey. Untuk mencari punca, untuk mencari punca, kalau dia dekat soalan objektif, kamu boleh guna cuba dan jaya. Kalau untuk mencari punca, cikgu tunjuk ni kaedah Bazil tadi yang alang-alang cikgu ajar bila nak pakai kaedah tu. Kaedah mencari punca kalau tahu salah satu punca. Contoh negatif 2x kuasa 2 tambah qx sama dengan kosong. Okey, Bazil cakap tadi kan kita nak gantikan dia dengan x sama dengan 2. Okey, cikgu gantikan masing-masing boleh tengok di hadapan. Negatif 2x. Cikgu gantikan dia dengan 2. Cikgu gantikan dia dengan 2. Tambah q. X ni 2. Sama dengan kosong. Negatif 2 darab 2 kuasa 2. Negatif 2, 2 kuasa 2. Kamu dapat negatif 8. Ini 2Q sama dengan kosong. 8 ni cikgu pindah ke sebelah, dia jadi positif. 2 pula pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 8 bahagi 2 dapat 4. Sampai sini jelas ke semua? Jelas, cikgu. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Bazil tengah tengok ke Bazil? Tengah, cikgu. Okey. Bila Q sama dengan 4. Ini salah satu teknik. Dia ada banyak sangat teknik. Tapi cikgu ajar ni. Okey. Q sama dengan 4. Jadi kita boleh gantikan Q ni dengan 4. Macam mana? Negatif 2x kuasa 2 tambah 4x sama dengan kosong. Masing-masing cari x1 berapa, x2 berapa. Cuba tekan kalkulator dapat berapa? Tekan kalkulator dapat berapa? Dengan 2. Apa? Apa? S1 kosong, S2 2. Yes. Okey. Tak muak pula Okey, ni. Jadi X1 tu kosong, X2 2 tu 2. Maksudnya ini kita jumpa apa? Kita jumpa bila kita tahu salah satu punca adalah 2. Jadi sepatutnya soalan ni jawapan Q tu adalah 4 ataupun nombor lain bolehlah. Tapi dekat sini kita tak dapat. Jadi dekat sini kita tak boleh nak jawab. Soalan tu silap. Okey. Jelas ke semua? Tapi kalau masuk dalam periksa, ingat apa cikgu ajar ni. Dapat ke nota cikgu? Dapat nota cikgu? Dapat, cikgu. Dapat, cikgu. Okey. Aduh, ada soalan salah Cikgu kena check balik lah bab 3 dengan bab 4 cikgu baru buat tadi. Cikgu beli sebenarnya. Ni cikgu beli RM60 weh. RM60 pun ada yang salah. Astaga. Okey. Azim dapat nota cikgu Azim? Dapat, cikgu. Okey, selesai dah. Habis. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, Cikgu. asalkan dapat nota Cikgu rasa soalan silap. Cikgu kena check balik soalan betul-betul lepas ni Sama juga dengan soalan ni. Ramai WhatsApp cikgu. Ramai WhatsApp cikgu. Oi, spoil. Lepas ni cikgu check balik Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Find value of P. Value of P ni apa? Find the value of P. Kejap cikgu tengok P sama dengan 5. Apa P tu? Okey, Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 10 tolak 10. Y sama dengan negatif X kuasa 2. Okey, ni soalan ni silap Soalan ni silap. Cikgu tak tahu P ni apa. Selalunya P ni root lah. P ni adalah punca. Tapi dia ada 2 punca. Tapi dia tunjuk kat soalan A, B, C, D, dia bagi tahu 1 je. Tapi tak boleh. Jadi soalan ni tersilap Soalan ni silap. Salah soalan ni. Okey. Jadi cikgu nak teruskan kepada soalan yang lain. Boleh ke semua? Sebab soalan ni tersilap. Boleh, cikgu. Okey. Okey. Cikgu dah betulkan dah soalan tu. Cikgu dah betulkan dah soalan tu.
Cikgu dah bagi dah bonus markah yang tu. Cumanya yang ni cikgu tak tahu pula ini pun tersilap. Okey. Tapi cikgu dah tunjuk kenapa dia tersilap. Okey, jadi dekat soalan ni kita akan selesaikan soalan di hadapan 2 tolak M kuasa 2 tambah M. Semua orang kena boleh lah buat soalan ni. Risau cikgu kalau kamu tak boleh buat soalan ni. Okey, 2 tolak M. Okey, 2 tolak M. 2 tolak M. Okey, cikgu minta maaf cikgu tak tahu pula ada soalan tersilap. Tak tahu, tak bagi tahu. Okey, M darab dengan 8M. 8M kuasa 2. M darab negatif 1. Kita dapat negatif 1M sama dengan kosong. Okey, 2 darab 2 kita dapat 4. 2 darab negatif M kita dapat negatif 2M. Negatif M darab dengan 2 kita dapat negatif 2M juga. Negatif M darab M kita dapat M kuasa 2. Tambah 8M kuasa 2 tolak 1M sama dengan kosong. Okey, kita susun. Kat sini kita ada 1 tambah 8 kita dapat 9M kuasa 2. Okey, dekat sini kita ada negatif 2, negatif 2, negatif 1. Kita ada negatif M. Lepas tu kita ada tambah 4 sama dengan kosong. Jadi dekat sini kita akan tengok jawapan dia 9M kuasa 2. Okey, negatif 5M tambah dengan 4. 9M kuasa 2. Kejap cikgu ada buat silap ke? 2 darab 2, 4. 2 darab negatif 2M, negatif 2M, positif M kuasa 2. Lepas tu, M darab 8M, 8M kuasa 2, 8 darab negatif, negatif 1M. Okey, betul. Negatif 5M, 8 tambah 1, 9 kuasa 2. Okey, soalan ni tak ada jawapan. Aulia dapat ke ni soalan ni, Aulia? Waktu saya jawab hari tu dapat cuma simbol negatif positif, so tak ada dalam jawapan. Dapat dah nombor dia betul. Ya ke? Tak ada jawapan betul ni. Dapat nombor je, simbol tu salah. Okey. Tak ada simbol jawapan. Okey, cikgu minta maaf set 1 banyak spoil tak ada jawapan tapi yang ni lah jawapan dia. Okey, cikgu kena check balik untuk bab 3 dengan bab 4 ni. Cikgu ambil set yang sama sebenarnya. Cikgu beli test paper kalau pernah dengar. Okey, cikgu minta maaf soalan ni pun tersilap jugalah nombor 5 ni. Tapi ni jawapan betul dia. Okey, kita tengok jalan kerja yang cikgu buat. Jalan kerja yang cikgu buat semua jelas ke? Boleh faham? 9M kuasa 2 tolak 5M tambah 4. Jelas cikgu. Okey, cikgu kena report ni. Sebab banyak sangat salah. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. Untuk soalan yang seterusnya, alamak, dia jadi spoil pula mood cikgu Okey. Tapi tak apalah, kamu kalau salah ke kamu salin jalan kerja cikgu ni. Salin jalan kerja cikgu ni Okey, jadi masing-masing at least kita nampak jalan kerja dia Okey. X darabkan dengan 2X kamu dapat 2X kuasa 2. X darab dengan negatif 2Y kamu dapat negatif 2YX. Habis. Selalunya kat sini ramai silap. Kat sini negatif ni kena tulis. Negatif tu kena tulis. Lepas tu kamu buka kurungan. Baru kamu isi 2Y tolak X. 2Y tolak X. Buka 2 kali. Lepas tu kamu selesaikan. 2X kuasa 2. 2YX tolak 2Y darab 2Y. Kamu akan dapat 4Y kuasa 2. 2Y darab negatif X. Kamu dapat negatif 2YX. Negatif X darab dengan 2Y sama juga negatif 2YX. Negatif darab negatif jadi positif X kuasa 2. Okey. Lepas tu kamu boleh selesaikan dia punya simbol. Tengok ke depan. 2X kuasa 2 tolak 2YX. Negatif ni positif. Negatif darab positif dapat negatif 4Y kuasa 2. Negatif dengan negatif jadi positif 2YX. Negatif dengan negatif dia jadi positif 2YX. Negatif dengan positif jadi negatif X kuasa 2. Okey, habis. Sekarang kita cari yang sama. Kita susun dulu. Okey, 2X kuasa 2 tolak dengan X kuasa 2. Dekat sini kamu akan dapat jawapan dia X kuasa 2. Habis?
Habis. Okey, lepas tu negatif 4y kuasa 2. Okey, habis kat situ Okey, sekarang kita ada negatif 2y. Negatif 2y. Positif 2y. Positif 2y. Ni nilai dia negatif 2. Ini positif 2. Ini positif 2. Negatif dengan positif kita potong. Dekat sini kita dapat positif 2yx. Tengok, salah lagi jawapan. Tak ada jawapan yang betul. Tapi yang ni jawapan yang betul dia cikgu tunjuk dekat sini Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu, boleh faham. Tak ada jawapan yang betul. Cikgu nak report ni. Beli kot. Okey. Okey, siapa-siapa ada nak tanya soalan lagi ke dekat cikgu? Dia cikgu, dapat jawapan sama. Okey. Okey, cikgu terus kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya cikgu pergi kepada nombor 7. Okey, nombor 7 dekat sini. Manakah menghasilkan persamaan kuadratik? Persamaan kuadratik dia mesti kena sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Jadi dekat sini macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Sebenarnya dekat sini cikgu nampak banyak je kuadratik tapi cikgu buat je lah Okey, dekat A cara nak tentukan dia kamu buka sahaja kurungan X tolak 4 2X tolak 3 sama dengan 2X kuasa 2. Ingat kalau dia tanya mana satu yang dapat persamaan kuadratik, kamu ambil ni ambil yang tu. Jadi dekat sini X darab 2X jadi 3X kuasa 2. Sorry. Dia jadi 2X kuasa 2. X darab negatif 3, negatif 3X. Negatif 4 darab 2X, kamu dapat negatif 8X. Negatif 4 darab 3, dapat positif 12 sama dengan 2X kuasa 2. 2X kuasa 2 ni positif, pindah ke sebelah. Kamu tengok sini kan positif. Jadi positif 2X kuasa 2, bila cikgu pindahkan ni ke sebelah, negatif 2X kuasa 2. Negatif 3X tolak 8X tambah 12 sama dengan kosong. Kamu fokus dekat dia punya X. Tambah 2X tolak 2X kuasa 2. Dapat berapa semua? Dapat berapa? Tambah 2X kuasa 2 tolak 2X kuasa 2. Apa hasil dia? Kosong je kan? Kosong. Bila kosong, hilang X kuasa 2. Bila hilang X kuasa 2, ini dikira sebagai bukan kuadratik. Semua jelas ke semua untuk A? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Untuk B dia bukan kuadratik juga sebab apa? Sebab bila cikgu buka X kuasa 2 darab dengan X, cikgu dapat X kuasa 3. Kuadratik tak boleh jadi X kuasa 3. Cikgu ulang cikgu buatlah. Okey, B. Okey, X tolak 6 sama dengan X kuasa 2, 2 tolak X. Okey, kalau yang ni, X kuasa 2. Lepas tu, X darab dengan negatif 6, kita dapat negatif 6X. Ini X darab 2, kita dapat 2X kuasa 2. X darab dengan negatif X kuasa 3. Jadi, dekat sini, ini dikira sebagai bukan kuadratik sebab kuasa dia dah lebih daripada 2. Okey, sampai situ okey ke semua? Ada jelas? Jelas cikgu. Okey, semoga jelas Okey, kita pergi kepada soalan C. Cikgu kena buat hati-hati. Cikgu takut tak ada jawapan yang betul dah. Okey, soalan ni lain-lain tau cara dia. Kalau yang ni kita boleh buat darab silang. 3 turun ke bawah, dia akan jadi 3X tolak 1. 5 turun bawah, dia akan jadi 5X tolak 3. 3 darab X, kamu akan dapat 3X. 3 darab negatif 1, kamu akan dapat dekat sini negatif 3. 5 darab X, kamu dapat 5X. 5 darab negatif 3, kamu dapat negatif 15. Jadi dekat sini, dia dikira salah. Sebab apa? Sebab tiada X kuasa 2. Tiada X kuasa 2. Jadi C itu salah. Jelas? Boleh faham? Okey. Boleh, cikgu. Alright. Okey, cikgu pergi kepada D. X tolak 3 per dengan 5 sama dengan 3 per dengan 1 tolak X. Okey, yang ni darab silang juga. Ni pun darab silang. Yang ni 3 darab dengan 5. Yang ni X tolak 3, 1 tolak X.
Okey, 3 darab 5 kamu dapat 15. X darab 1 kita dapat X. X darab dengan X. Negatif X kita dapat negatif X kuasa 2. Negatif 3 darab dengan 1 kamu dapat negatif 3. Negatif 3 darab dengan X kamu dapat positif 3X. Okey, cikgu susun 15 sama dengan negatif X kuasa 2. X dengan X cikgu dapat 4X tolak 3. 15 pindah ke sebelah negatif X kuasa 2 tambah 4X tolak 3. 15 ni positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi cikgu tak selesaikan terus. Jadi dekat sini bila ada X kuasa 2 dikira sebagai kuadratik. Boleh faham ke semua jawapan dia kenapa D? Boleh cikgu. Okey. Cikgu nak terus kepada soalan yang seterusnya. Boleh? Cikgu, Ya. yang A tu kenapa bukan kuadratik, cikgu? Okey, sebab 2X kuasa 2 tolak 2X kuasa 2, kita dapat kosong X kuasa 2. Kalau kosong X kuasa 2, kosong darab dengan X kuasa 2, kamu akan dapat kosong. Dia kosong X kuasa 2 dengan X kuasa 2 ni beza. Sebab X kuasa 2 nilai dia 1X kuasa 2, bukan kosong X kuasa 2. Nombor kosong darabkan dengan apa-apa huruf, dia akan dapat kosong juga. Menjawab Faril. Jawab, cikgu. Terima kasih. Okey. Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan? Okey, cikgu teruskan boleh ke? Boleh, cikgu. Boleh ke? Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, cikgu baru soalan nombor 8 kan? Tapi tak apalah. Kita pergi je lah. Okey. Jadi mencari punca. Ingatlah, punca tu adalah apa jawapan bagi nombor tu. Jadi dekat sini 4M kuasa 2 tolak 12 sama dengan negatif 13M. Kita pindahkan. Ingat sebelum cari punca, kamu kena pastikan kamu punya persamaan dia dah sama, equal to 0. Jadi 4M kuasa 2 tambah 13M tolak 12 sama dengan kosong. Kat sini kamu tekan je lah kalkulator. M1 dengan M2. Okey. M1 kita 4. A kita 4. 13. B kita 13. C kita adalah negatif 12. Dekat sini kamu akan dapat 3/4 dengan kamu akan dapat negatif 4. 3. Okey, ini jawapan dia adalah D. Okey. Ingatlah punca itu adalah jawapan bagi nombor tu. Kalau dia kata dekat sini X, X lah. Kalau dekat sini M, M lah. Okey, menjawab ke nombor D ni boleh? Boleh cikgu. Okey. Ya. Cikgu, tak boleh ke pindah yang 4 kuasa M kuasa 2 dengan negatif 12 pergi sebelah? Boleh. Yang Kamu 13 akan tinggal. dapat jawapan yang sama. Kamu akan dapat jawapan yang sama. Contoh. Amar buat kat sini kan. 4M kuasa 2 tolak 12 sama dengan negatif 13M. Jadi dekat sini Amar nak pindah ke sebelah. Boleh. Boleh. Tapi Amar akan dapat jawapan yang sama je lah. Okey, kita pindah ke sebelah. Dapat negatif 4M kuasa 2. Negatif 13M. Ni pindah ke sebelah. Tapi jangan salah simbol. Kalau kamu salah simbol, kamu salah jawapan. Tambah 12 sama dengan kosong. Jadi dekat sini, kamu tekan sendiri. Berapa X1, berapa A2. Negatif 4 itu akan jadi A kita. Negatif 13 jadi B kita. C kita dapat 12. Dekat sini kamu akan dapat M1 adalah negatif 4. Kamu akan dapat dekat sini M2 sama dengan 3/4. Kamu akan dapat benda yang sama. Menjawab ke Amar? Jawab, cikgu. Okey, jadi kena ingat satu benda, bila dia kata tentang lakar kan, kamu jangan pandai-pandai buat macam ni lah. Kamu akan dapat jawapan yang salah walaupun kamu jumpa punca yang betul. Sebab apa? Sebab A kita kat sini dan A kita dekat sini. Ini A kita negatif. Ini adalah positif, ini negatif. Jadi kalau negatif bentuk dia masam, sini bentuk dia senyum. Jadi bila dia cakap okey lakarkan graf ke apa-apa ke, jangan pindahkan semua ke sebelah sana. Maksudnya untuk nilai itu kamu nak selamat, kamu pindahkan semua belah kiri. Sebab apa? Sebab kamu nak kena jadikan dia macam ni.
Menjawab ke semua? Jelas? Jawab Okey. cikgu. Jelas cikgu. Okey. Inilah jawapan dia. Jadi boleh. Jadi boleh. Jadi boleh. Jangan cakap tak boleh pula. Sebab jawapan kamu akan dapat jawapan yang sama. Ini negatif 4, ini pun negatif 4, ini 3/4, ini 3/4. Ini kita panggil dia teknik nisbah juga. Okey, selesai dah. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 9. Kita pergi kepada soalan nombor 9. Cari persamaan paksi simetri bagi graf kuadratik fx sama dengan 4x kuasa 2 tambah x tambah 1. Okey, jadi dekat sini bila dia kata cari find the equation of axis of symmetry for the graph of the quadratic equation fx. Apa pelik sangat ni. Okey, tengok 4x kuasa 2 tambah x tambah 1. Mungkinlah dekat sini dia nak suruh cari x tu. Okey, A kita 4, B kita 1, C kita 1. Dekat sini cuba kamu tekan kalkulator. Kamu tekan kalkulator. Okey, bila kamu tekan kalkulator dekat sini, kamu akan dapat x1 sama dengan negatif 1/8. X2 sama dengan negatif 1/8 juga. Jelas ke kat sini? Boleh nampak kan? Boleh cikgu. Okey. Kalau yang ni, untuk persamaan dia, ini cikgu dah ajar tadi. Mana? Ni. Ini persamaan dia kamu tengok warna biru ni. Tengok warna biru ni. Kalau x sama dengan 4 je kamu boleh buat macam ni. Tapi kalau dia cakap x1 tu nilai tu. Maksudnya kalau dekat sini x sama dengan 4 kan? X sama dengan 4 ni kamu dapat. X tu tak boleh x1, tak boleh x2. Yang ni untuk soalan ni kita panggil dia tiada punca. Tiada punca. Ni adalah salah satu contoh tiada punca. Sebab dua-dua nilai x kena dekat tempat yang sama. Jadi dia tak jadi. Tapi dia valid untuk persamaan. Untuk buat persamaan dia adalah 8 ni bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab 8x. Negatif 1 pindah ke sebelah dia jadi positif 1 sama dengan kosong. Okey, bila dua-dua kamu akan dapat dia macam ni. Kamu kena buat dia kuasa 2. Dia berbeza-beza. Menjawab semua, boleh faham? Menjawab cikgu. Okey, itulah dia. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke? Azim jelaskan Azim. Saya jelas cikgu. Okey Ni ingat tahu penulisan dia. Okey, dia ada dua jenis. Dia ada lagi tahu, dia ada lagi tapi cikgu tunjuk Okey. Yang tadi kamu boleh tengok yang tadi. Yang ni dia kira sebagai kuadratik sebab kamu tahu x1 dengan x2 dia. Ini pun dikira ada graf dia sebab kamu tahu x dia berapa. Tapi kalau dekat sini kamu tekan kalkulator, kamu takkan dapat x1, x2. Dia just bagi tahu x sahaja. Maksudnya bila dia bagi tahu x sahaja, maksudnya bila dia kena dekat 4, 4 lah x tu. Tetapi bila kamu dapat x1 dengan x2 nilai yang sama, dia tak valid untuk buat graf. Sebab apa? Sebab x1 dengan x2 sepatutnya nilai dia asing. Nilai dia berbeza. Tapi dekat sini dia dapat nilai yang sama. Jadi dekat sini kita namakan dia sebagai julat. Menjawab? Boleh faham? Okey ke? Boleh cikgu. cikgu. Okey cikgu. Okey, jawapan dekat sini C lah. Okey, cikgu nak terus kepada soalan yang berikutnya. Okey, ada yang asal cikgu. Okey, Mira. Kalau saya tekan kalkulator dapat nombor pertama macam ni. Oh. Sama je Amar. Itu kena ubah kalkulator je. Ambil yang ni. Okey, cikgu nak terus kepada soalan berikutnya. Boleh? Boleh. Alright. Okey, kita pergi kepada Boleh, cikgu. soalan berikutnya. Cikgu kena buat laju sikit lah lepas ni. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Bila kita nak menyelesaikan soalan ni, y sama dengan x kuasa 2 tambah mx tolak 10. Ini, nilai m ni
apa ni? Nilai M ni macam mana kamu dah dapat ni? Okey, kamu tengok. Maksud dia dekat sini, okey, kita ada satu graf. Kita ada satu graf. Dekat graf kita, dia lalu dekat 5,0. Jadi bila kamu berhadapan dengan soalan macam ni, kamu tahu X, Y, dikena pada graf ni, kamu boleh masukkan nilai X, Y dalam persamaan ni. Sebagai contoh, Y kita kosong, masukkan dia dengan kosong. X kita 5, masukkan dia dengan 5. Jelas ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. 5 kuasa 2 tolak dengan 10. Dekat sini 5 kuasa 2 dapat 25. 25 tolak 10 kamu dapat 15. Jadi 15 ni positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif 15. Jadi 5 ni darab. Pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Dekat sini kamu tekan kalkulator. Kamu dapat M sama dengan negatif 3. Dia tak kisah. Kalau soalan tu tentang garis lurus ke, kalau dia sentuh dekat, kalau soalan tu dia cakap garis lurus ke ataupun pasal graf, dia sentuh, maksudnya dia kata dia sentuh dekat, dia lalu dekat koordinat ni ataupun dia sentuh dekat koordinat ni. Maksudnya kamu boleh masukkan nilai X, Y dekat koordinat tu ke dalam persamaan tu. Tu cara jawab dia. Jelas? Boleh faham? Cikgu. Ya. Yang X tu bukan negatif 5 Alamak, salah soalan lagi. Ini cikgu pakai dekat atas ni 5. Ini negatif 5. Kalau cikgu pakai negatif 5, aduh, banyak spoil lah soalannya. Negatif 35 bahagi dengan... Okey, cikgu minta maaf lah. Cikgu tak tahu pula banyak sangat salah soalan ni. Pakai atas, cikgu pakai atas. Kalau pakai bawah, dapat lain pula. Tapi tak apalah, kita pakai yang atas Okey, sorry Siti Nuraini. Lepas ni cikgu betulkan balik Okey. Okey cikgu. Okey. Okey, ni kesilapan. Banyak juga error daripada soalan ni. Tapi tak ada siapa pun bagi tahu cikgu. Buat last minute lah ni. Faiz tak bagi tahu cikgu pun Faiz. Saya apa pula saya. Okey, tak apalah. Kita asalkan kamu dapatlah jawab apa yang cikgu tunjuk dekat kertas. Apa yang cikgu tunjuk kat cikgu. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Boleh ke semua? Boleh cikgu. Boleh. Okey, lepas ni Boleh, cikgu kena report. Nanti kan orang lain kena macam cikgu juga. Okey, jadi kita pergi kepada soalan 11. Menggunakan persamaan kuadratik Y sama dengan X kuasa 2 tambah 3X tolak 10. Cari koordinat A apabila graf tersebut memintas kepada paksi Y. Okey. Ada tak error lagi kat sini? Okey, tak ada Okey, jadi dekat sini bila dia kata graf tersebut memintas paksi Y, cikgu tunjuk dekat kamu. Okey. Bila graf tu, bila dia sentuh dekat paksi Y, ini kita panggil dia Y-intercept. Jadi, dekat sini bila kita nampak Y-intercept dia, mana nilai dia? Ni nilai Y dia. Maksudnya bila dia negatif 10, bila dia negatif 10, ni cikgu ke atas kan Maksudnya bila dia negatif 10, nilai dekat tempat dia potong paksi Y ni adalah negatif 10. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Jadi kita dah dapat nilai Y. Okey, dia nak minta koordinat. Okey, koordinat sekarang X kita kena dekat kosong. Jadi bila dia kena dekat, maksudnya dia nak minta koordinat kita Y-intercept ni, Y kita kosong, X kita kosong, Y kita negatif 10. Jadi jawapan dia adalah A. Jawapan dia adalah C. Menjawab ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Jawab cikgu. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh? Boleh ke? Nak dengar suara sikit? Boleh cikgu.
Yes. Boleh cikgu. Ya, siapa nak tanya tu? Tolong ulang sekejap. Saya. Ya, tanya. Tolong ulang sekejap cikgu. Tolong ulang kejap. Okey. Kalau dekat sini kita tengok y-interception. Y-intercept. Bila dia kata y-intercept dekat sini, bila dia kata y-intercept, maksudnya pintasan y, koordinat graf kita potong dekat paksi y. Jadi nak tahu y-intercept kita adalah dekat kita punya kuadratik C kita. Ini nilai y, ini nilai y dekat mana dia intercept dekat kita punya paksi y. Jawab ke Bazil? Jawab cikgu. Tapi cikgu, Ya. kenapa jawapan dia A cikgu? Saya tak faham. Ni kosong negatif. Ni koordinat dia. X dia kosong. Oh. Okey. Cikgu. Okey. Ya. Cikgu. Ya. Yang dia masukkan dengan koordinat titik itu sebenarnya apa? Okey, dia minta koordinat bila dia pintas dekat bila menggunakan persamaan kuadratik using the quadratic equation. Okey, ni kita punya kuadratik. Cari koordinat A iaitu apabila graf tersebut memintas dekat paksi Y. Maksudnya dia nak cari koordinat masa dia pintas dekat paksi Y. Jadi masa dia pintas dekat paksi Y dekat koordinat yang cikgu bulatkan ni lah. Boleh faham tak? Boleh. Inilah cara dia. Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan lagi ke? Ada? Aulia ada nak tanya Aulia? Tak ada cikgu. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan 12. Find the axis of symmetry. Axis of symmetry, paksi simetri ni apa? Paksi simetri ni adalah apabila dia potong tepat-tepat dekat tengah ni. Maksudnya dekat tengah ni. Jadi dekat sini kita akan ada negatif 1 dengan 4. Bila kamu nak cari tengah-tengah ni, kamu guna teknik jarak titik tengah. Titik tengah lah. Apa dia? Negatif 1 tambah dengan 4 bahagi 2. Dekat sini negatif 1 tambah 4 kamu dapat 3. 3 bahagi 2 kamu dapat 1.5. Jadi X yang bila dia berada tengah-tengah ni jatuh pada X sama dengan 1.5. Itu jawapan A kita. Menjawab ke? Jawab cikgu. Okey. Cikgu. Ya? Cikgu. Ya? Leg habis. Apa? Leg. Tak dengar. Oh cikgu, bukan guna yang negatif A, bukan guna yang negatif A per 2B ke cikgu? Ya. Oh boleh juga. Kamu dapat jawapan yang sama juga. Yang negatif A per 2B. Boleh juga. Tapi dapat jawapan yang sama juga. Ada dua cara. Kamu akan dapat jawapan yang sama juga. Kenapa Amar cikgu tak guna cara tu Amar? Saya tahu. Kenapa Azim? Sebab tak ada persamaan. Dia persamaan betul. Kalau Azim, kalau cikgu nak buat persamaan macam mana daripada sini? Kalau nak buat persamaan. Macam mana? Azim rasa kalau dari pandang graf ni, Azim boleh tak createkan dia punya persamaan? Apa? Kembangkan daripada X tolak 1. Ya, pandai. X sama dengan negatif 1, X sama dengan 4. Kat sini kita buka.
kita akan dapat X tambah 1. Kat sini kita buka, kita akan dapat X tolak 4 sama dengan kosong. Lepas tu kita kembangkan. Lepas tu kita nak pakai formula. Kan panjang dari cara tu. Jadi boleh juga pakai cara ni. Cara ni adalah kita pakai cara titik tengah. Menjawab ke Amar? Menjawab cikgu. Okey. Okey, jadi kita teruskan pula kepada soalan 13. Samalah juga untuk soalan ni. Kalau dia lalu dekat sesuatu koordinat, kamu boleh masukkan nilai koordinat tu. Ini X kamu, ini Y kamu. Okey, jadi X kita -1. Masukkanlah -1 kuasa 2 tolak 3 -1 tambah C. Y kita 3. Ini Y ya. Ini Y. Jadi gantikan dia dengan 3. Okey. -1 kuasa 2 tolak 3 tolak dengan 1. Kamu dapat 4. 4 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Kamu dapat -1. Jawapan dia B. Okey ke? Okey, cikgu. Okey. Okey, Aulia setakat ni jelas ke Aulia? Jelas, cikgu. Okey, bagus. Okey, cikgu nak terus kepada soalan berikutnya, boleh? Boleh cikgu. Boleh. Boleh, cikgu. Alright. Okey. Okey, cikgu teruskan kepada soalan 14. Kita terus kepada soalan 14. Okey. Given that diberi bahawa -4 dan n per 2 adalah punca. Dengan keadaan Mn ialah pemalar. Cari nilai M dengan N. Okey. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Sekarang 2x kuasa 2 tambah mx tolak 12 sama dengan 0. Ini kita punya persamaan. Ini kita punya persamaan. Jadi cara dia dekat sini adalah kita kena guna teknik Bazil tadi. Bermakna kamu kena faham tau. Ini adalah x sama dengan -4. Ini X yang kedua. Punca yang kedua sama dengan N per 2. Masukkan dulu -4 ke dalam ni. 2 -4 kuasa 2 tambah 4M tolak 12 sama dengan 0. Jadi 2 tolak 4 kuasa 2. Dekat sini kamu dapat 32 tambah 4M tolak 12 sama dengan 0. 32 tolak dengan 12. Kamu dapat 4M tambah 20 sama dengan 0. 20 pindah ke sebelah. Kamu dapat -20. 4 ini darab. Pindah ke sebelah dia jadi bahagi. -20 bahagi dengan 4. Kamu dapat -5. Jadi nilai M cikgu jumpa -5. Boleh faham ke semua? Tak. Tak? Boleh cikgu. Okey. Jadi ini. Okey, ini nilai M kita. Jadi bila dah jumpa nilai M, masukkan dalam kita punya persamaan ni, iaitu 2x kuasa 2 tambah M kita kan -5. -5x tolak 12 sama dengan 0. Cari X1 dan cari X2. Okey. Kita pun tekan kalkulator. Okey. A kita 2. B kita -5, C kita -12. Okey, kita akan dapat X1 kita 4. Lepas tu kita dapat X2 kita -1.5. Sekejap Kenapa dia tak dapat -4? Cikgu. A2. Ya? Kalau yang macam X tu kan, cikgu masukkan yang -4 kan? Allah, cikgu masuk 4 ni. Cikgu tak letak -4 ni. Alamak, sorry. Terima kasih Azim. Okey, semua cikgu silap yang ni je kan.
ni negatif 4, ni negatif 4, ni negatif 4. Kalau cikgu terbalikkan dia, negatif 20 bahagi dengan negatif 4, cikgu dapat 5. Okey. Jadi dekat sini, cikgu akan dapat 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 12 sama dengan 0. Okey, sorry ini M dia. Okey, sampai sini boleh follow lagi ke nilai M cikgu? Cikgu tertypo dekat sini. Sepatutnya negatif 4 lah. Tapi cikgu betulkan ada dekat belah bawah ni. Okey, sebab inilah negatif 4 kita. Jelas ke apa yang cikgu silap tadi? Okey. Jelas cikgu. Okey. Jadi M kita 5. Cikgu gantikanlah dalam persamaan ni cikgu masukkan 5. Okey, lepas cikgu dah jumpa, cikgu pergi kepada A kita adalah 2, B kita 5, C kita negatif 12. Jadi X1 cikgu jumpa, cikgu akan dapat dia 3/2. Okey, untuk X2 cikgu dapat dia negatif 4. Jadi sekarang ni, untuk ni nilai M tau, ni nilai M. Cikgu dah jumpa nilai M. Okey, nilai N adalah N/2. Kita tengok balik dekat sini. Jadi X1 sama dengan 3/2. Lepas tu, kita nak cari nilai N. N/2. Jadi dekat sini kita nampak N tu adalah 3. Jadi inilah jawapan dia. N kita 3, M kita 5. Jelas ke cara dia? Cara nak jawab soalan macam ni? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey Okey, dah cikgu teruskan kepada soalan berikutnya. Ke tengah salin? Dah siap cikgu. Okey, cikgu teruskanlah kepada soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang berikutnya iaitu soalan 15. Okay, which of the values of x below is a root of the quadratic equation? Jadi dia nak tanya root lah. Jadi bila dia nak tanya root, kita kena carilah apa nilai x kita. Okay, jadi nilai x kita masing-masing kita tekan je lah kalkulator. 2 negatif 7 dengan 3. Jadi x1 sama dengan 3. Kita tekan x2 sama dengan 1/2. Kita tengok x ada 3 dekat sini. Jawapan dia C. Menjawab ke soalan ni? Jawab cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Root ni macam tadilah. Macam tadi. Given 5 is the root of the quadratic equation, cari value P. Jadi x kuasa 2 tolak 3x tambah 5P sama dengan 0. Jadi x sama dengan 5. Masukkanlah. Ingat root tu sama dengan x tau, bukan y. Jadi 5 kuasa 2 tolak 3 darab dengan 5 tambah 5P sama dengan 0. 5 kuasa 2 tolak 3 darab dengan 5, kamu dapat 10. Okey, 10 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif 10. 5 ni pindah ke sebelah dia jadi bahagi, kamu dapat negatif 2. Jadi jawapan dia adalah A. Sampai sini jelas? Jelas cikgu. Cikgu teruskan Boleh? Cikgu teruskan. Boleh cikgu. Okey, jadi kalau soalan ni kalau tak ada yang tersilap, dia laju je. Tapi tadi ada yang tersilap kan? Habis kita hurai-huraikan. Okey, y sama dengan x kuasa 2 tambah 3x tolak 4. Jadi P ni apa? Okey, y sama dengan 3x kuasa 2 tambah 3x tolak 4. Kita tekan kalkulator, kita cari x1 dan kita cari x2. Jadi x1 kita 3, A kita 3, B kita 3, C kita negatif 4. Jadi sorry, cikgu silap tulis. A kita 1, B kita 3, C kita negatif 4. Jadi X1 kita 1, X2 kita negatif 4. Sekarang ni bila kita tengok, pastikan 1 dekat sini, negatif 4 dekat sinilah. Sebab yang kecil dekat belah kiri dan yang besar dekat belah kanan. Jawapan dia adalah C. Menjawab? Cikgu. Okey, cikgu teruskan Cikgu teruskan boleh? Boleh. Okey. Okey, soalan 18. Soalan 18.
Samalah macam tadi. Given one of the root of quadratic adalah negatif 0.5. 2x kuasa 2 tambah px tambah 1 sama dengan 0. Jadi bila salah satu x adalah negatif 0.5, kita gantikan. Negatif 2 masukkan. Masukkan. Tambah 1 sama dengan 0. Okey, kita tekanlah. Negatif 2, negatif 0.5 kuasa 2. Kita tekan kalkulator. Negatif 2. Cikgu tekan negatif 0.5 kuasa 2. Dekat sini cikgu dapat negatif 0.5. Tambah, sorry. Ni cikgu negatif 0.5 pi. Tambah 1 sama dengan 0. Okey. 1 tambah negatif 0.5. Negatif 0.5 tambah 1. Kamu akan dapat 0.5. Jadi dekat sini positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi negatif 0.5 bahagi negatif 0.5. Kamu dapat pi sama dengan 1. Jadi kita kena ingat cara menjawab tu yang penting tu. Cara menjawab tu. Jelas ke sampai sini? Cikgu. Okey. Okey, cikgu teruskan kepada soalan yang berikutnya boleh? Boleh cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan 19. Okey, soalan 19 masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita nak jawab soalan ni. Yang pertama sekali kita keluarkan y sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tolak 4. Okey, kita cari x1 dan kita cari x2. Okey, kita pun tekanlah kalkulator. EQN tu kamu kena mahir. A kita 1, B kita negatif 3, C kita negatif 4. X1 cikgu dapat 4, X2 cikgu dapat negatif 1. Jadi dekat sini kamu kena fahamlah. Yang besar dekat sini, yang kecil dekat sini. Jadi kita dah dapat Q kita sama dengan 4. Ni yang pertama. Yang kedua adalah P. P ni adalah kita punya pintasan Y. Pintasan Y adalah nilai C kita. Jadi dekat sini daripada situ kita boleh nampaklah P adalah sama dengan negatif 4. Menjawab ke? Boleh faham? Cikgu. Ya. Maaf tadi lag. Macam mana dapat 4 dengan negatif 1 tu cikgu? Ni EQN. Tekan EQN je. Oh, okey. Tekan EQN. Lepas tu C ni P sama dengan negatif 4 ni macam biasa kita tengok kita punya persamaan lah. Nilai C tu kamu kena faham lah. C menunjukkan nilai bagi pintasan Y. Okey, jelas kat sini? Boleh faham semua? Jelas cikgu. Terima kasih. Okey, cikgu jawab soalan seterusnya boleh? Boleh cikgu. Okey. Ni negatif jawapan dia adalah B. Sorry, cikgu silap bulat. Okey. Jadi kita pergi P negatif 4. Okey, cikgu silap bulat lagi sekali. D. P negatif 4, Q 4. Okey, selesai. Okey, kita pergi kepada soalan 20. Okey, soalan 20. Panjang bagi suatu padang. Okey, kita ada padang dekat sini. Kita ada padang dekat sini. Dan bila kita cakap kita ada padang, kita kena tahulah kita ada panjang dan kita ada lebar. Panjang kita dekat sini adalah X tambah 2. Lebar dekat sini dia kata 5 meter kurang daripada panjang. Jadi untuk cari lebar adalah X tambah 2 tolak dengan 5. Jadi kita akan dapat X tambah 2 tolak 5. Kita dapat X tolak 3. Jadi lebar kita adalah X tolak 3 meter. Jelas ke? Boleh faham? Okey. Alright. Jadi dekat sini luas bagi bentuk padang. Padang kan petak. Jadi luas adalah panjang darab lebar. Panjang kita X tambah 2. Lebar kita X tolak 3. Kita buka kurungan X kuasa 2 negatif 3X tambah 2X tolak 6. Dekat sini X kuasa 2 negatif 1X tolak 6. Jadi ini jawapan dia. Ini jawapan dia B. Jelas ke? Nombor 20 boleh faham?
Boleh go. Yang ni soalan basic lah. Okey, cikgu pergi kepada soalan seterusnya, boleh? Sila cikgu. Okey. Boleh, Alright, kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu kita masuk kepada asas nombor. Okey, apakah nilai bagi digit 2? 2, 3, 1 asas 5. Bila kita nak tahu nilai digit 2, kita kena faham buat kaedah jadual. 2, 3, 1, 5, 5, 5, 0, 1, 2. Jadi, digit 2 adalah 2 darab 5 kuasa 2. 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 Kamu dapat jawapan dia 50. Jawapan tak ada jawapan. 50. 5 kuasa 3 dapat apa? 125. 25, 10, 5 kuasa 0. Jawapan dia 50. Rasanya dia tersilap ni. Okey, 50. Walaupun tak ada jawapan, cikgu tunjuk. Ini jawapan dia. Jelas? Boleh faham? Cikgu. Ya. Bukan jawapan dia tak darab ke? Sebab dia minta nilai tempat, bukan nilai digit. Apakah nilai tempat bagi digit 2? Macam mana, Bazil? Tak silap saya, yang cikgu buat nilai ni. tempat. Okey, ni nilai digit 2. Bukan saya Sorry. lah cikgu. Apa Bazil? Itu bukan saya lah cikgu. Ni Faril. Faril, apa beza nilai tempat dengan nilai digit, Faril? Kalau nilai digit dia buat macam yang cikgu buat ni, terus solve semua. Okey. Bagus. Jadi dekat sini kalau kita nak cari nilai tempat, kita tengok dekat belah bawah ni. Sorry. Cikgu tak habis baca soalan. Cikgu tengah nak laju ni sebab cikgu takut tak cukup masa. Ada lagi 12 minit je. Okey, jadi nilai tempat kat sini 5 kuasa 2, kita ambil B. Jelas? Boleh faham? Boleh go. Okey. Okey, cikgu ingat tau. Cikgu boleh tersilap kat sini. Jadi kamu jangan buat macam cikgu. Jadi bila dia minta nilai tempat dekat belah bawah ni, kita ambil belah bawah je. Tapi bila dia nak cari nilai bagi sesuatu digit, bila nak bagi tahu nilai bagi sesuatu digit, kamu buat macam cikgu buat. Okey, nampak ke beza dia? Okey? Jelas? Jelas cikgu. Okey, yang lain? Jelas ke yang lain? Jelas cikgu. Okey, Okey, kita pergi laju sikit. Cikgu minta maaf ni, takut termakan masa kamu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Okey, 163 asas 5 sama dengan X asas 10 tolak 32 asas 10. Jadi bila dia nak cari asas 10, kamu kena tukarlah dulu 163 asas 5 ni kepada asas 10. Jadi kat sini cikgu tukar 163555012. 1 darab 5 kuasa 2, cikgu buat laju sikit lah. Cikgu dapat 25 tambah 6 darab dengan 5, cikgu dapat 30. 3 darab 5 kuasa 0. 5 kuasa 0 dapat 1 lah. Okey, jadi dekat sini cikgu tambahkan 30 tambah 25 dapat 55. Tambah 1, cikgu dapat 56. Jadi bila dia asas 10, kamu boleh hilangkan sahaja. Kamu kira macam biasa. 32 ni negatif, pindah ke sebelah. Dia jadi positif. Jadi dekat sini kamu akan dapat. Ya? 3 darab 5 kosong 3 cikgu. Oh lama, sorry. Sorry Bazil. Sorry Faris. Sorry Bazil. Sorry. Okey. 55 tambah 3, cikgu dapat 58. Ni 58 Okey, jadi 58 tambah dengan 32, kita dapat X sama dengan 90. Cikgu ada masa 10 minit lagi. Okey, sampai sini jelas ke cara cikgu cari X ni? Boleh faham? Boleh go. Okey. Bagus Faril. Terima kasih Faril. Alert. Okey. Sama. Ni BND jawapan dia. Okey. Cikgu slow down sikit Cikgu sebenarnya minta maaf lah kalau cikgu dapat jawab sikit je soalan kan. Okey, baru 20 soalan berapa ni? Baru 20 berapa lah, 23 rasanya. Okey. Jadi 3, 6, 3, 1 asas 8. 3 darab 8 kuasa 3 tambah 6 darab 2X tambah 24 tambah 1. Dekat sini dia kata value X. Value X tu macam mana? Jadi untuk menjawab soalan ni,
Kamu buka dulu. 3, 6, 3, 1, 8, 8, 8, 8, 0, 1, 2, 3. Okey. Kalau 3 darab 8 kuasa 3 sudah disalin. Okey, habis 1 darab 8 kuasa 0. 8 kuasa 0 kita dapat 1 lah. Sudah disalin. Okey, 3 darab 8 kuasa 1. Ni sudah dapat 1. Ni dapat 24. Sudah disalin. Jadi dekat sini, bila kita tengok 6 darab 2 darab 6 darab 2x. Jadi 6 darab 2x adalah sama dengan 6 darab dengan 8 kuasa 2. Kita tekan 6 darab 8 kuasa 2, kita dapat 384. 6 darab dengan 2x dekat sini, 6 darab 2, kita dapat 12x. 12 ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 384 bahagi 12, x sama dengan 32. Jelas? Cikgu jawab? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. cikgu. Alright. Okey, ada soalan nak tanya? Okey, Ada. tak ada Okey, cikgu terus kepada soalan yang berikutnya. Okey. Okey, ungkapkan. 6 kuasa 2 tambah 5 darab dengan 6 tambah 3 kepada asas 6. Okey, yang pertama sekali kamu darabkan dulu. 6 darab 6 kuasa 3. 6 darab 6 kuasa 3. Tambah, kamu nampak tambah, kamu asingkan. Kamu asingkan. Lepas tu 6 darab dengan 5. 5 darab dengan 6 dia dapat 30. Cikgu buat je. 6 darab. Sekejap Sekejap 6 kuasa 3. 5 darab 6. Okey, dapat. Okey, sorry. 5 darab dengan 6. 6 dia, ini satu benda tau. Bila 6 darab 6, kita dapat 6 kuasa 2. Tambah 6 darab dengan 3. Dekat sini 3 darab 6 kuasa 1. Dapat ke semua? Dapat? Dapat cikgu. Okey ni untuk siapa-siapa yang pening kamu boleh tengok cikgu dah buat kurungan ni. 5 darab dengan 6 tapi 6 ni darab lagi 1. Ni kan kuasa 1 tambah lagi 1 dapat 2. Okey, habis. Sekarang ni kita susun 6 kuasa 0, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2, 6 kuasa 3. Dekat 6 kuasa 3 ni dekat sorry. Masing-masing boleh tengok. Cikgu tak habis kira lagi. 6 darab kuasa 3. 6 darab kuasa 2 ni. Cikgu dapat kuasa 3 je tau. Cikgu dapat kuasa 3 je. Cikgu darab terus. 6 darab 6 kuasa 2 dapat 6 kuasa 3. Cikgu betulkan balik. 6 kuasa 2 darab 6. Cikgu dapat 6 kuasa 3. Ini satu kurungan. 5. Cikgu ambil ni. 6 darab 6 dapat 6 kuasa 2. Okey, habis. Lepas tu 6 darabkan dengan 3. Jadi dekat sini cikgu dapat 3 darab 6 kuasa 1. Kita jangan selesaikan. Okey, jadi untuk 6 kuasa 3 ni macam mana kita nak tunjuk? Okey, sebenarnya kita boleh letak 1 darab 6 kuasa 3. Tambah 5 darab 6 kuasa 2. Tambah 3 darab 6 kuasa 1. Okey, untuk nampakkan nilai dia 6 kuasa 0, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2, 6 kuasa 3. 6 kuasa 3 atas dia 1. Tulis 1. 6 kuasa 2 atas dia 5. Tulis 5. 6 kuasa 1 atas dia 3. 6 kuasa 0, kamu tak boleh tinggalkan 153. Kamu kena pastikan ada juga. Cumanya apa-apa kosong darab dengan kosong lah. Jadi jawapan dia 1530. Jelas? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Faril dapat Faril? Dapat cikgu. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, cikgu lajukan sedikit tempoh cikgu. Cikgu minta maaf kalau tak sempat nak jawab banyak. 365 asas 8 tolak dengan 252 asas 8. Okey, kita buat bentuk lazim 365 tolak 252. Tapi kita kena ingat dua-dua ni asas 8. Okey, 5 tolak 2 tak jadi masalah. Tolak je macam biasa kamu dapat 3. 6 tolak 5 tak jadi masalah. 3 tolak 2 tak jadi masalah.
Jadi dekat sini kamu tak perlu pinjam apa-apa pun. Jawapan kamu adalah B, 113. Menjawab ke? Jawab. Menjawab cikgu. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 ni sebenarnya dah 26. 385 asas 9 adalah 2K 9 kuasa 10. Sebenarnya dia nak minta kamu tukarkan kepada asas 10. 385,999,012. Okey, kita pun tekan kalkulator. 3 darab 9 kuasa 2, kita dapat dekat sini 243. Tambah 8 darab dengan 9 dekat sini kita dapat 72. Ni 9 kuasa 0 dapat 1. 5 darab 1 dapat 5. Kita pun tekan kalkulator. 243 tambah 72 tambah 5 kita dapat dekat sini 320. Cikgu ada tersilap ke? 2. Alah, ni 2. Sorry. Cikgu buat 3. Ni 2. Ni 2. Cikgu buat balik tak payah buat semua. Cikgu buat yang je lah. Okey. 2 darab 9 kuasa 2. Jawapan dia 162. Okey. 162 tambah 72 tambah 5. Cikgu dapat 239 asas 10. Jadi K ni adalah 3. Ni jawapan dia. Jelas? Boleh faham? Jelas. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 7. Apakah nilai tempat? Tengok macam Bazil tak bagi tahu tadi kan. Nilai tempat nombor 6 adalah di sini. Sini 0, sini 1, sini 2. Jadi 8 kuasa 1 adalah 8. Jadi jawapan dia D. Jelas ke semua kat sini? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, cikgu teruskan Okey, cikgu terus nombor 8 ni boleh ke? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. 4 tambah 2 tambah 1 sebagai satu nombor dalam asas 2. Okey. Jadi 4 tambah 2 tambah 1. Cara pertama dia kamu boleh tukar. 4 tambah 2 tambah 1 kalau dapat 7 asas 10. Kamu tukar kepada asas 2. Ni cara pertama dia. Cara yang kedua dia adalah kamu buat 4 ni. 4 ni dia datang daripada 2 kuasa 2. Maksudnya darab 1. Tambah 2 ni datang dari apa? 2 ni datang daripada 1 darab 2 kuasa 1. 1 ni datang daripada apa? Tambah 1 darab 2 kuasa 0. Ni cara kedua lah. Cara pertama 7 kuasa 10 asas 10 ni kamu tukar kepada asas 2. Cara kedua nak cepat kamu buat macam ni. Tapi kena nampakkan dia punya sebab dia nak asas 2. Kamu kena nampakkan 2 tu kuasa berapa di setiap tempat. Jadi untuk kuasa 2 1. Ni 1. Sini 1. Jawapan dia B. Menjawab ke semua? Menjawab cikgu. Jawab cikgu. Menjawab. Okey. Habis. Cikgu teruskan kepada soalan nombor 9. Masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 9. Okey. Okey, soalan nombor 9. Dia nak suruh kita cari nilai X. Diberi 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 sama dengan 2. X tambah 5 tambah 4 tambah 2. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok dekat sini. Boleh tengok dekat sini. Okey. 2X tambah 5 ni, dia berada dekat sini. Sebab apa? Sebab itu jadi nombor pertama kita. Jadi, cikgu buat 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Sini kuasa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, ini, tengok tahu. Yang ini adalah equal dengan yang ni. Jadi, dekat sini nilai tempat dia adalah 2 kuasa 7. 2 kuasa 7 sama dengan 2X tambah 5. Jadi, 2 ni kamu boleh potong. 7 sama dengan X tambah 5. Kamu selesaikan, kamu akan dapat X sama dengan 2. Menjawab? Menjawab ke? Jawab. Okey, last soalan. Cikgu minta masa kamu kita at least kita dah dapat jawab 30 soalan lah. Okey, last soalan. Sorry sangat cikgu ambil masa kamu. Okey, jadi masing-masing apakah nilai digit bagi 3? 3, 2, 1, 6, 6, 6, 0, 1, 2. Nilai digit kamu kena darabkan. 3 darab 6 kuasa 2.
3 darab 6 kuasa 2. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat 108. Jadi jawapan dia adalah B. Jelas? Boleh faham? Boleh go. Jelas Boleh, cikgu, cikgu. boleh faham. Okey, jadi cikgu minta maaf lah. Memang tak sempat lah cikgu nak jawab semuanya. Tetapi at least cikgu dah jawab 30 soalan beserta penerangan. Maksudnya kita discuss juga jalan kerja dia. Lagi-lagi kuadratik cikgu tunjuk sekali dengan nota semua. Okey. Jadi ada beberapa error lah dekat soalan. Cikgu akan take note. Cikgu akan ambil, orang kata ambil cakna lah. Cikgu akan ambil cakna. Dekat sini cikgu akan perbaiki untuk soalan bab 3 dengan bab 4 pula. Boleh? Boleh. Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Nanti cuba buat kalau ada salah apa-apa bagi tahu cikgu Okey, jadi cikgu dah ambil masa kamu, cikgu minta maaf. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas revision kita bab 1 bab 2. Nanti cikgu bagi homework untuk bab 3 bab 4. Buat tau, jangan tak buat. Okey, jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bye. cikgu. Waalaikumsalam, Cikgu. cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Salam, terima kasih cikgu.